Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama dengan saya Azhar Hilmi untuk Sembang Aktif di Didik TV KPM. Baik, bila sebut pasal Sembang Aktif, hari ini kita nak berbincang, kita nak berdiskusi berkenaan dengan imbasan MSSM 2022 Sekolah Sukan Malaysia. Tapi saya takkan berkeseorangan sebab ada tetamu istimewa yang akan bersama dengan kita untuk mengupas berkenaan dengan apa yang telah saya sebutkan sebentar tadi. Baik, saya nak perkenalkan tetamu kita pada hari ini. Kita bersama dengan Encik Huzaidi Hussein, Pengetua Sekolah Sukan Bukit Jalil. Assalamualaikum Encik Huzaidi. Waalaikumsalam. Sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Encik Huzaidi nampak senyuman manis tu, nampak bertenaga Encik Huzaidi. Alhamdulillah. Encik Huzaidi merupakan Pengetua Sekolah Sukan Bukit Jalil. Sebab tu nampak fit tu, nampak bertenaga Encik Huzaidi. Betul. Baik Encik Huzaidi, mungkin sebagai permulaan, mukaddimah perbincangan kita pada hari ini, Encik Huzaidi, kita nak tahu berkenaan dengan bila sebut pasal sekolah sukan, saya akan percaya semua orang mengimpikan, tambah-tambah yang minat kepada sukan ni untuk masuk kepada sekolah sukan. Tapi sebelum kita pergi kepada sekolah sukan, mungkin Cik Huzaidi boleh kongsikan berkenaan dengan pusat kecemerlangan sukan yang ada di negara kita ni. Mungkin bilangannya Cik Huzaidi, silakan. Terima kasih Azhar. Baik, sekolah sukan sebenarnya di pusat kecemerlangan sukan ni kita ada beberapa lah. Terutamanya di peringkat negeri. Kita panggil pusat latihan daerah. Dan di setiap negeri dia ada pusat latihan tersebut, ataupun kita panggil pusat latihan prestasi tinggi sekolah. Baik. Dan di selepas itu di peringkat negeri juga, di bawah JPN ataupun PPD, dia ada juga kita panggil sekolah sukan negeri. Yang mana setiap negeri dia ada sekolah sukan negeri masing-masing. So di sini kemarinnya kita ada 15 buah lah. Semuanya. Dan kemudiannya kita ada sekolah sukan Malaysia. Sekarang ni kita ada 5 buah sekolah sukan Malaysia. Iaitu sekolah sukan Bukit Jalil, sekolah sukan Malaysia yang pertama. Yang keduanya sekolah sukan Tengku Mahkota Ismail di Johor. Yang ketiganya di sekolah sukan Malaysia Pahang di Gambang. Yang keempatnya di sekolah sukan Malaysia Sabah. Yang terbaru iaitu di sekolah sukan Malaysia Terengganu, di Kuala Nerus Terengganu. Baik. So ada 5 buah setakat ini. Untuk sekolah sukan Malaysia ada 15 buah sekolah sukan negeri. Dan kemudian ada lagi pusat latihan daerah di negeri masing-masing. Baik, itu dia kalau kita tengok kepada peringkat tadi Encik Zaidi tekankan 3 peringkat tadi Ada pusat kecemerlangan sukan, ada sekolah sukan negeri dan sekolah sukan Malaysia. Jadi bila sebut pasal sekolah sukan, dulu saya pernah terimpi nak masuk sekolah sukan ni Encik Zaidi. Sebab rasa macam minat hoki. Tapi bila main pukul bola tak kena. Jadi saya lupakan hasrat saya. Cuma mungkin hari ini kita nak tahu berkenaan dengan bagaimana tercetusnya idea ataupun sejarah penubuhan sekolah sukan di negara kita ni Encik Zaidi. Untuk penubuhan, idea asal penubuhan tu sebenarnya telah pun bermula sejak tahun 1980 lagi. Dan untuk pembinaan sekolah sukan Malaysia yang pertama di negara kita, iaitu sekolah sukan Bukit Jalil, yang mana proses pembinaannya pun telah pun bermula sejak tahun 1994 lagi. Dan siap pada tahun 1996. Dan kemudiannya 2 tahun selepas itu sekolah sukan Tengku Mahkota Ismail pula yang telah dibuka, beroperasi. Dan kedua-dua buah sekolah ini sebenarnya telah pun dicadangkan dalam rancangan Malaysia yang kelima, yang awal lagi. Dan mempunyai kapasiti asrama. Kalau di sekolah sukan Bukit Jalil dia ada lebih kurang 600 tempat asrama. Dan juga di SS Tiambai, dulunya dikenali sebagai sekolah sukan Bandar Penawar. Juga mempunyai kapasiti yang hampir sama. Dan kemudiannya selepas itu, selepas perkembangan demi perkembangan dilihat oleh pihak kementerian, pihak kerajaan, telah pula ditubuhkan 3 buah sekolah sukan yang tambah 3 lagi yang baru. 3 lagi. Iaitu di Pahang, di Sabah dan juga di Terengganu. Ini adalah asasnya ialah kita nak mencari lebih banyak bakat-bakat baru yang sepatutnya kita ketengahkan. Dan atlet-atlet yang berkelayakan, yang sebenarnya yang macam saya bagi tahu tadi, iaitu daripada PLD yang berkualiti,
yang terpilih kita bawa ke sekolah sukan negeri, dan atlet-atlet yang terbaik di sekolah sukan negeri kita bawa pula ke sekolah sukan Malaysia. Dan memerlukan sekolah sukan Malaysia memerlukan tempat tinggal yang asramanya, dari segi kemudahan sukannya. Sebab itulah sebab kita nak memastikan bakat-bakat yang ada ni kita tak siakan dan dapat kita tempatkan di sekolah sukan Malaysia yang mempunyai fasiliti yang lebih baik, dari segi aspek pemakanan yang lebih baik, sistem latihan yang lebih baik. Okay, dan secara tak langsung boleh meningkatkan prestasi sukan negara kita. Itu dia. Baik, saya tertanya-tanya Cik Zaidi, bila sebut berkenaan dengan sekolah sukan untuk mereka-mereka yang mungkin memasang impian untuk masuk ke sekolah sukan, adakah sekolah sukan di negara kita ataupun di Malaysia secara khususnya ada semua jenis bidang sukan untuk kalau masuk tu dia nak main gimnastik ke, dia nak main ke, semua ada kat situ. Itu yang pertama. Dan mungkin boleh kongsikan dari sudut struktur ataupun struktur sekolah sukan itu sendiri, dari sudut adakah fokusnya kepada sukan semata-mata sehingga kan mungkin akademiknya tidak ada ataupun ada akademik, tapi bagaimana pembahagian tu Cik Zaidi? Okay, secara umumnya atlet di sekolah sukan Malaysia ni dia bermula dari tingkatan 1 sehingga program pra-universiti. Okay, dan ada juga program yang di bawah, khususnya di bawah Majlis Sukan Negara, yang bermula dari tingkatan 5 hingga darjah 5 hingga darjah 6. Kita ambil awal lagi. Seperti sukan diving ataupun terjun, sukan gimnama, gimnastik, sebab atlet ini memerlukan persiapan yang lebih awal pada umur yang lebih muda berbanding sukan-sukan yang lain. Okay, jadi atlet ini mula akan ditempatkan di sekolah sukan Malaysia dan mereka akan mengikuti latihan yang sistematik. Okay, dengan jurulatih yang berkelayakan, jurulatih yang memang mempunyai sijil jurulatihnya masing-masing, yang berpengalaman luas dalam bidang kejurulatihan, kita tempatkan di sekolah sukan Malaysia dan mereka akan melatih. Tetapi dalam masa yang sama, atlet ini juga kita tidak abaikan dari segi akademik mereka. Sebab mereka ni perlu melalui proses pembelajaran sama seperti atlet lain. Maksudnya mereka tetap kena masuk kelas. Contohnya kalau pagi mereka ada latihan pagi, kemudian mereka boleh rehat sekejap, mandi, buat persiapan untuk breakfast. Seterusnya mereka akan masuk kelas, sesi akademik. Kemudian sebelah petang mereka akan mengikuti pula sesi latihan di sebelah petang. Okay, jadi inilah sebenarnya proses akademik, dan mereka atlet ini pun perlu menduduki peperiksaan SPM. Sekarang ni ada peperiksaan berasaskan bilik darjah, pentaksiran berasaskan bilik darjah. So mereka perlu juga melalui sama seperti atlet lain. Cuma kelebihan mereka ialah mereka adalah seorang atlet yang perlu fokus kepada dua-dua bidang. Sukan pun mereka kena cemerlang, akademik pun mereka kena cemerlang. Dan Kementerian Pendidikan Malaysia memberi peluang kepada atlet yang berbakat dalam kedua-dua bidang ini untuk belajar di sekolah sukan Malaysia, dan kita akan memastikan mereka berjaya dalam kedua-dua bidang tersebut. Sukan dan juga akademik. Baik, jadi maksudnya tidak ada istilah kalau kata yang masuk sekolah sukan ni tak payah fokus akademik, otak sebenarnya. Tak ada. Jadi kalau ada yang mungkin memasang orang kata apa, minda ataupun mindset sebegitu, maksudnya apa yang anda jangkakan tu meleset lah. Dan kalau kita tengok Cik Zaidi, mungkin kalau kita boleh dikongsikan seberingkas berkenaan dengan kalau kita tengok kepada fokus kepada jenis sukan di sekolah sukan, adakah ada kesemua sekali mungkin ataupun ada fokus-fokus tertentu untuk setiap sekolah sukan? Okey, biasanya kalau di sekolah sukan Malaysia ni dia ada sukan-sukan yang utama, seperti sukan olahraga. Okey, memang ada di semua sekolah sukan Malaysia. Okey, kemudian ada juga sukan-sukan lain yang dibangunkan mengikut fasiliti yang ada di sekolah sukan tersebut, sekolah sukan Malaysia. Dan ada juga sekolah sukan yang mengadakan kerjasama dengan Majlis Sukan Negara. Okay, ada juga sekolah sukan yang mereka rapat dengan Majlis Sukan Negeri. So setiap sekolah sukan tu berbeza, tetapi secara dasarnya sukan-sukan yang ditawarkan, kalau contoh di sekolah sukan Bukit Jalil, kita ada sukan-sukan olahraga, kita ada terjun, kita ada gimnastik, kita ada sukan seperti memanah dan hoki, bola tampar, basketball. Sebenarnya banyak lagi sebenarnya. Dan di SSTMI pun ada sukan-sukan juga. Olahraga memang ada. Dan di sana memang dia tim rugby-nya memang dikuat di sana. So dia ada pembangunan sukan rugby di sana. Hoki juga di sana.
Okay, di Pahang pun dia akan fokus, saya nampak lebih kepada bola sepak. Tapi ada juga sukan olahraga. Dia ada juga sukan seperti memanah. Okay. Di Sabah juga ada hoki dan juga ada olahraga. Okay. Di Terengganu pun sama, dia ada sukan olahraga, dia ada sukan judo, silat olahraga, basikal dan sebagainya. Maksudnya ada di semua sekolah sukan Malaysia ni dia ada sukan-sukan yang utama seperti olahraga, tetapi dia juga ada sukan-sukan lain mengikut fasiliti, mengikut fasiliti sekolah sukan tersebut dan juga mengikut kerjasama yang dilakukan antara Majlis Sukan Negara, Majlis Sukan Negeri dan Persatuan Sukan Kebangsaan. Okey. Jadi maksudnya macam yang Cik Zaidi sebut tadi, ke semua sekolah sukan ada yang utama tadi olahraga, namun ada khusus kepada kekuatan fasiliti yang ada di sekolah tersebut. Baik, banyak lagi benda yang kita nak kongsikan dalam imbasan MSSM 2022 untuk sekolah sukan Malaysia berkenaan dengan tadi Cik Zaidi dah sebut berkenaan dengan ada 3 peringkat untuk pusat kecemerlangan sukan di negara kita, kemudian disusuli dengan sekolah sukan negeri dan akhirnya akan masuk ataupun direkrut masuk ke sekolah sukan Malaysia. Jadi untuk mungkin kepada anda ataupun adik-adik murid-murid di rumah yang mungkin ada keinginan untuk bersama dalam sekolah sukan, boleh terus seperti mana yang tadi Cik Zaidi sebut tadi lah, fokuskan kepada 3 peringkat tadi. Baik, dan kejap lagi Cik Zaidi kita nak tanya berkenaan dengan kriteria pemilihan murid. Ini yang kita fokus ni, sebab tu kita bagi tahu dekat murid bagaimana kriteria pemilihan murid untuk masuk ke sekolah sukan di negara kita ataupun kita panggil sekolah sukan Malaysia seketika nanti, Cik Zaidi. Dan kita nak berhenti rehat seketika. Kembali selepas ini dalam Sembang Aktif Didik TV KPM. Bersama dengan saya Azhar Hilmi di Didik TV KPM. Kita masih bersama dengan tetamu istimewa kita, Encik Huzaidi Hussein, Pengetua Sekolah Sukan Bukit Jalil. Baik Cik Zaidi, ramai yang tertanya-tanya bagaimana sebenarnya nak masuk ataupun nak tercalon dalam untuk mengikuti program latihan sukan di Sekolah Sukan Malaysia. Mungkin Cik Zaidi boleh kongsikan bagaimana prosesnya dan kriteria pemilihan tersebut. Terima kasih Azhar. Okey, sebenarnya murid-murid yang layak memohon akan dicadangkan melalui JPN negeri ataupun PLD ataupun sekolah sukan negeri melalui TID kita panggil, Talent Identification. Yang biasanya dia akan buat untuk murid-murid darjah 6 seluruh Malaysia. Okay, untuk kemasukan ke sekolah sukan Malaysia. Baik. Dan di situ dia ada ujian-ujian yang dibuat. Okay, yang biasanya jurulatih akan buat. Okay, dan juga ujian yang umum dan juga ada ujian yang bersifat spesifik mengikut sukan masing-masing. Okay, dan selepas itu barulah selepas data itu dikumpulkan, okay, kita akan senaraikan atlet-atlet yang telah melalui proses TID itu, dan kita akan lihat apa data dia, kita akan rankingkan dia, dan perkara itu akan dibawa dalam mesyuarat panel pemilihan di bahagian sukan, kurikulum dan kesenian. Baik. Dan disitulah kita akan pilih sama ada atlet tersebut layak atau tidak ditawarkan untuk ke SSM bagi kemasukan ke tingkatan 1. Okay. Biasanya sukan seperti olahraga, bola jaring, bola tampar, semuanya melalui proses begitu. Begitu juga ada juga proses yang kedua yang kita panggil talent scouting. Dan ini kemasukan untuk tingkatan 2, 3, 4 ataupun 5. Okay, dan proses ini biasanya jurulatih itu sendiri mengikut pengalaman dia, mengikut kepakaran yang ada pada dia, mereka akan pergi melihat atau memantau di kejohanan-kejohanan yang disertai oleh atlet. Okay, contohnya mungkin ada kejohanan MSSM, kejohanan terbuka negeri, kejohanan di peringkat daerah, malah di peringkat SUKMA pun. Okay, dan jurulatih akan melihat atlet tersebut dan berdasarkan pengalamannya dia rasa atlet ni sebenarnya boleh untuk ditawarkan ke sekolah sukan Malaysia. Dari segi sizing dia, dari segi bentuk badan dia, dari segi teknik yang digunakan. Bila kita offer masuk ke sekolah sukan Malaysia, kita just buat proses latihan yang lebih sistematik, so atlet ni boleh meningkat dari segi performance dia, prestasi dia. Okay. Dan juga yang ketiga yang kita panggil cadangan daripada Majlis Sukan Negara. Okay. Ataupun Majlis Sukan Negeri ataupun Persatuan Sukan Kebangsaan untuk menempatkan atlet-atlet mereka di bawah program mereka di Sekolah Sukan Malaysia. Okay. Kalau contoh di Sekolah Sukan Bukit Jalil, kita ada program bersama dengan Majlis Sukan Negara. So, Majlis Sukan Negara akan mencalonkan atlet mereka di bawah program Majlis Sukan Negara untuk ditempatkan di
Sekolah Sukan Bukit Jalil. Ya. Okey, begitu juga dengan sekolah sukan Malaysia yang lain. Ya. Okey, antaranya sukan-sukan seperti wushu, gimnastik, gym rama. Ya. Okey, ada yang angkat berat dan sebagainya. Dan mereka akan tempatkan atlet tersebut. Tetapi juga perlu melalui proses pemilihan yang panel yang telah ditetapkan oleh Badan Sukan, Kurikulum dan Kesenian. Ya. Okay, maknanya secara umumnya ada 3 kaedah untuk atlet ditawarkan dipilih masuk ke Sekolah Sukan Malaysia dan melalui proses yang ketat, ada kriteria-kriteria yang bersifat umum. Baik. Dan juga spesifik. Baik. Mengikut sukan dan seterusnya akan dibawa ke panel pemilihan dan selepas itu mereka akan keluarkan borang ataupun surat tawaran dan di situlah nanti ibu bapa boleh menerima atau menolak tawaran tersebut. Ya. Sekiranya mereka menerima, mereka akan ditempatkan di Sekolah Sukan Malaysia. Baik, itu kriteria pemilihan untuk mereka yang mungkin berminat untuk masuk mengikuti program latihan sukan di Sekolah Sukan Malaysia. Dan kalau apa yang kita dengar tadi tak mudah tapi tidak juga susah kan, bergantung kepada diri sendiri, insyaAllah. Baik, dan seterusnya Cik Zaidi, kita nak tahu proses pengambilan kepada mereka yang akan terpilih masuk ke program latihan sukan di Sekolah Sukan Malaysia ni, Cik Zaidi. Okey, kita pengambilan ni 2 kali setahun. Baik. Okey, iaitu pada bulan awal tahun, bulan Januari dan bulan 7. Ya. Okey, maksudnya untuk pengambilan untuk atlet pada Januari, maksudnya hujung tahun tu kita telah pun buat proses pemilihan lah. Baik. Okey, di peringkat negeri dan sebagainya. Okey, kemudiannya akan ada pula untuk pemilihan second intake untuk bulan 7 dan prosesnya telah pun bermula bulan 6, bulan 5 dan sebelumnya. Okay, jadi proses itu dibuat untuk memastikan kesinambungan atlet itu tidak putus. Maksudnya akan ada atlet yang berkualiti yang sebenarnya kita tak nak terlepas atlet-atlet yang berkualiti ni, yang berbakat di luar sana. Kita kena pasti, termasuk juga atlet yang kita cari daripada Sekolah Sukan Negeri dari segi PLD untuk kita tempatkan di sini untuk kita bagi segala kemudahan, sistem latihan yang terkini, okay, supaya mereka boleh meningkatkan dari segi prestasi dan seterusnya mereka dapat mewakili negara. Sebab kita perlukan atlet-atlet pelapis yang di peringkat pembangunan ni, supaya boleh menggantikan atlet-atlet senior yang di atas sana, okay, untuk memastikan bahawa kesinambungan yang selalu saya guna istilah ekosistem atlet itu, sukan itu tidak terputus. Kita sentiasa ada bakat melalui 3 kaedah pemilihan tersebut. Baik, itu dia proses pengambilan 2 kali setahun, Cik Zaidi. Ini untuk memastikan sukan di negara kita terus berkembang dan terus orang kata harum di mata dunia dengan mewakili negara. Baik, yang seterusnya kita nak tahu, sebab kita bersama dengan Pengetua Sekolah Sukan Bukit Jalil, mungkin Cik Zaidi, mungkin kita nak tahu dari sudut peranan Pengetua Sekolah Sukan ataupun kita kata pengurus sekolah sukan itu sendiri terhadap atlet-atlet ataupun atlet murid yang ada di Sekolah Sukan Malaysia itu sendiri. Okey, sudah pasti sebagai pengetua di sebuah Sekolah Sukan Malaysia, namanya pun sekolah, okay, sudah pasti elemen pendidikan itu adalah perkara yang paling utama, sebab ini adalah anak-anak kita, generasi masa depan. Okay, dan mereka telah ditempatkan di Sekolah Sukan Malaysia atas bakat dan juga kemahiran mereka dalam sukan. Tetapi sebagai pengetua saya kena memastikan supaya di samping mereka berlatih dalam sukan, mereka menunjukkan prestasi yang baik dalam sukan, mereka juga tidak ketinggalan dalam soal akademik. Sebab ini masa depan. Sebab kita tahu jangka hayat atlet dalam bidang sukan ni, kita tahu sampai umur berapa dia boleh bertanding. Dan selepas tu dia nak buat apa. Sudah pasti dia memerlukan sijil, diploma, dia memerlukan ijazah. Sekurang-kurangnya boleh membantu mereka meneruskan hidup mereka selepas mereka habis jangka hayat bersukan, ataupun mereka bersara dari sukan. So saya sentiasa mengingatkan atlet supaya apapun akademik tetap kena utamakan. SPM itu adalah perkara yang sangat penting dalam hidup mereka, dan mereka kena tunjukkan keputusan yang baik dalam SPM. Okay, sebab kita tahu lagi baik keputusan SPM, lagi luas peluang mereka di luar sana. Walaupun mereka ada fast track, mereka ada laluan khas di Sekolah Sukan Malaysia, memasuki program pra-universiti.
dengan kelayakan yang minimum. Tapi kita nak atlet, sebab kita tahu anak-anak kita ni dia ada potensi yang sangat luas dalam hidup mereka. Mereka mempunyai pemikiran yang jauh lebih hebat sebenarnya. Yang kita kena, cikgu ni, saya pengetua ni sebagai cikgu, kita kena teroka. Dan kita kena bagi congkil potensi tu supaya anak kita ni boleh maju lebih hebat. Jadi sudah pastilah perkara utama saya di Sekolah Sukan Malaysia untuk memastikan anak-anak saya ni, atlet saya ni seimbang dalam sukan dan juga seimbang dalam akademik, mana mereka berjaya dalam kedua-dua bidang. Ini sangat penting. Bukan kata bila masuk sekolah sukan ni akademik kita tak utamakan. Itu adalah satu tanggapan yang memang meleset, yang salah. Kita sangat utamakan kedua-dua. Dan saya selalu gunakan istilah kita nak lahirkan the thinking athlete. Maksudnya atlet yang hebat dalam kedua-dua bidang. So ini adalah harapan kita. Bukan harapan saya, sebenarnya itu adalah harapan Kementerian Pendidikan Malaysia sebenarnya. Baik. Mungkin sikit Cik Zadi, bila Cik Zadi sebut tadi berkenaan dengan pentingnya KPM menjaga ataupun pengetua memainkan peranan untuk memastikan sukan dan juga elemen akademik itu tidak ketinggalan, dia seiring sama-sama naik orang kata. Mungkin boleh kongsikan juga, adakah keputusan dari sudut akademik ni yang kurang baik ataupun dari sudut program latihan sukannya kurang baik? Adakah ianya memberi kesan kepada kedudukan murid atlet tadi untuk berada di Sekolah Sukan Malaysia? Ya, itu sebab atlet Sekolah Sukan Malaysia ni dia sentiasa melalui proses penilaian. Latihan mereka, prestasi mereka. Malah di Sekolah Sukan pun kita panggil dialog prestasi yang dibuat oleh jurulatih 6 bulan sekali. Dan mereka perlu membentangkan apakah prestasi atlet masing-masing kepada pentadbiran sekolah. Sebab kita ada KPI yang kita telah tetapkan dalam perancangan strategi sekolah untuk mungkin 3 tahun, mungkin 5 tahun. Jadi sekiranya atlet itu tidak menunjukkan prestasi yang baik, kita akan berbincang dengan jurulatih apakah kaedah latihan yang dibuat, mungkin kita boleh beri pandangan, mungkin kaedah ni tak berapa sesuai, mungkin menggunakan kaedah lain, ataupun mengambil pandangan orang-orang yang lebih pakar dalam bidang ini. Sebab kita sentiasa mengutamakan masa depan atlet. Kita tak semudah-mudahnya untuk mengeluarkan atlet sebegitu saja. Sebab anak-anak sebenarnya telah berkorban zaman remaja mereka, berjauhan dengan family semata-mata untuk sukan. Kenapa tidak kita di Sekolah Sukan kita membantu anak atlet sedaya upaya untuk memastikan masa depan mereka terjaga. Sebab ini anak-anak kita. Betul. Jadi kita walaupun kita tahu ada atlet yang menunjukkan prestasi yang baik, ada yang kita panggil stagnan, yang tak berubah, ada yang merosot, tapi bidang kejurulatihan di Sekolah Sukan Malaysia kita ada perancangan, kita ada priorisasi, kita panggil, kita akan tengok setiap atlet tu apa pencapaian dia. Kalau mereka merosot, dan kita akan buat intervensi untuk meningkatkan kembali prestasi mereka. Baik, itu dia. Terima kasih banyak Cik Zaidi. Dan sekejap lagi Cik Zaidi, kita nak tahu berkenaan dengan bagaimana murid atlet di Sekolah Sukan Malaysia. Adakah mereka hanya fokus kepada sukan semata-mata ataupun ada juga diberi penekanan kepada aspek pemakanan? Kan diberi aspek pemakanan, mungkin dietnya dan sebagainya. Kita nak tahu kejap lagi. Anda semua jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini dalam Sembang Aktif di Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Sembang Aktif Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Kita masih bersama dengan Pengetua Sekolah Sukan Bukit Jalil, Encik Huzaidi Hussein. Baik, Cik Huzaidi, tadi Cik Huzaidi dah kongsikan dengan kita bagaimana proses pemilihan, bagaimana proses latihan di sana untuk murid-murid atlet yang mengikuti program latihan di Sekolah Sukan Malaysia. Dan kita nak tahu dari segi aspek pemakanan, adakah diberi penekanan juga ataupun terpulang kepada para atlet untuk nak makan bagaimana, mengikut orang kata apa, diet tersendiri ke bagaimana Cik Zaidi? Silakan. Okey, di Sekolah Sukan Malaysia kita ada penjawatan untuk dietitian ataupun pakar pemakanan. Pegawai ini daripada KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia, yang mereka sendiri yang akan memantau sepanjang proses pemakanan atlet. Dan pegawai-pegawai inilah yang akan membantu sekolah untuk melihat apakah berapa kadar atau kita panggil portion yang diambil oleh atlet. Sebab atlet kadang-kadang dia kena tahu pengambilan atlet, pengambilan makanan tu mestilah sesuai mengikut sukan dia. Baik. Sebab cara mereka makan dia tak boleh macam
murid-murid yang lain. Sebab mereka atlet. Kalau contohnya atlet macam atlet gym rama, gimnastik, dia akan mengambil menu khusus untuk mereka. Lebih banyak yang berkaitan dengan sayur, salad, susu dan sebagainya. Berbeza dengan sukan-sukan seperti olahraga, bola sepak, rugby dan sebagainya. Berbeza. Dan pemakanan yang kita buat di Sekolah Sukan Malaysia ni secara sistematik, sebab kita melihat berapa kalori yang diperlukan oleh atlet. Sebab atlet perempuan dan lelaki berbeza dia punya pengambilan kalori dia. Dan juga dari aspek pemakanan juga, kita melihat kalau di Sekolah Sukan Malaysia ni dia ada 6 kali sahih makan. Dia ada light breakfast sebelum latihan, dia ada heavy breakfast selepas latihan, kemudian dia ada makan tengah hari, dia ada minum petang sebelum training, sebelum latihan, dia ada makan malam, dan dia ada supper. Dan 6 kali proses makanan ni, menunya itu pun dibuat, dibincangkan, diputuskan bersama dengan pakar-pakar pemakanan di Sekolah Sukan Malaysia. Dan mereka juga dicadangkan untuk mengambil makanan mengikut waktu-waktu yang telah ditetapkan. Sebab kita tak nak atlet kita dia ambil makan tanpa mengambil kira komposisi badan dia, bentuk badan dia, tahap umurnya. Dia berbeza. Dan kadang-kadang cara dia ambil makan tu pun sekarang kita panggil suku-suku separuh. Dia ada. Kalau dia latihan ringan, ini kadar dia, ini portion dia. Kalau dia latihan sederhana, ini portion dia. Dan kalau latihan berat, ini portion dia. So berbeza dia sangat berbeza. Dan pakar pemakanan lah yang perlu, ataupun sekarang ni mereka memainkan peranan yang sangat penting di sekolah, memberi pendedahan awal melalui sesi sesi kita panggil sesi kaunseling ke, sesi atau ceramah ke, untuk memberi kesedaran bahawa inilah sebenarnya keperluan pemakanan yang atlet-atlet perlu ambil. Dan kita juga sebenarnya bantu dari segi sekiranya suplemen atlet nak pergi kejohanan, kita bantu supaya atlet ni dia sentiasa kekal bertenaga, kekal cergas, dia tidak cepat lesu. Begitu juga dengan kadar pengambilan air dalam badan sebelum kejohanan, berapa banyak yang dia perlu ambil, apa yang dia perlu makan, lebih banyakkan protein ataupun karbo dan sebagainya. Selepas kejohanan, apakah makanan yang mereka perlu ambil. So semua ini dibuat secara amat kita panggil amat jelas, dan juga analisis yang sangat sistematik yang kita ambil daripada secara saintifik, supaya atlet-atlet kita mereka boleh berlatih tanpa rasa lesu, dan mereka juga boleh perform semasa kejohanan yang mereka sertai. Ini sangat penting. Dan juga kita nak pastikan tumor saraf atlet tu dia seimbang. Daripada tingkatan 1 dia masuk sehinggalah tingkatan 5, dia melalui satu proses pembesaran yang betul. Dan akhirnya mereka boleh bertanding di peringkat yang lebih tinggi, sebab mereka ada fizikal yang kuat, sizing yang bagus, dan juga kekuatan fizikal yang kuat untuk bertanding di peringkat yang lebih tinggi lah. Baik, Cik Zaidi, saya tertarik bila Cik Zaidi terkongsikan bagaimana proses latihan untuk atlet murid yang berada di Sekolah Sukan Malaysia, kemudian disusuli dengan proses ataupun etika pemakanan yang telah pun ditetapkan oleh pihak Sekolah Sukan Malaysia sendiri untuk mengikut kepada spesifik secara terperinci kepada atlet itu secara individu. Dan mungkin dari sudut bagaimana sokongan dari sudut ibu bapa pula, Cik Zaidi, kalau mungkin Cik Zaidi boleh kongsikan dari sudut bagaimana ibu bapa memainkan peranan penting kepada setiap pembentukan atlet. Yalah, latihannya berbeza daripada sekolah-sekolah biasa, pemakanannya juga berbeza daripada sekolah-sekolah biasa. Bagaimana penerimaan, mungkin penerimaan ibu bapa sendiri terhadap perbezaan yang ada daripada anak-anak mereka mungkin dengan anak-anak yang lain? Memang kita tak dapat nafikan bahawa sokongan ibu bapa ni adalah elemen yang paling penting bagi atlet di Sekolah Sukan Malaysia. Apatah lagi mereka anak-anak terpaksa berjauhan. Masa awal tingkatan 1 mereka dah berpisah dengan anak.
dan anak-anak menghabiskan mungkin 5 tahun di sekolah. Mungkin kalau sambung perayu tambah lagi 2 tahun. 7 tahun mereka terpaksa berpisah. Tetapi selalu kita ingatkan, saya sebagai pengetua pentadbir sekolah selalu mengadakan perbincangan dengan ibu bapa untuk menekankan betapa pentingnya sokongan ibu bapa. Sama ada sokongan moral, sokongan wang ringgit untuk membeli mungkin alatan-alatan sukan, perbelanjaan-perbelanjaan tambahan yang lain, sokongan tenaga. Malah kalau anak-anak mereka pergi bertanding pun di kejohanan-kejohanan, kita galakkan ibu bapa luangkan masa untuk pergi bagi sokongan. Sebab bila anak-anak tengok ibu bapa datang, memang mereka akan lebih bersemangat. So ini sangat penting. Dan juga saya gelarkan ibu bapa ni sebagai kita panggil performance partnership. Rakan performance kita. Sebab ibu bapa ni dia memainkan peranan yang sangat luas. Sebab dia boleh sentiasa menasihati anak tentang menjaga disiplin, tentang menjaga pemakanan. Kalau dah bagi orang beragama Islam, menjaga solatnya, menjaga etikanya, pergaulannya. So semua itu bukan hanya sekolah saja, tetapi ibu bapa sebenarnya adalah orang ataupun individu, elemen yang sangat penting yang boleh membantu pihak sekolah untuk memastikan anak-anak mereka berada di sekolah, tapi dapat menjadi juga atlet yang hebat. Dan kita selalu kalau saya sendirilah, saya selalu gelarkan supaya ibu bapa melalui PIBG selalu memberi kerjasama. Kita ada buat mesyuarat PIBG, ibu bapa boleh menyuarakan atau memberikan pandangan-pandangan untuk bagaimana pihak sekolah untuk meningkatkan lagi cara kita menguruskan anak-anak mereka. Mereka boleh bagi pandangan. Kita terbuka dalam soal ini. Begitu juga kita nak supaya ibu bapa ni, kita panggil istilah trust the process. Bila mereka hantar anak, mereka mesti percaya pada proses di Sekolah Sukan Malaysia tu. Bukan hantar anak ini besok dia nak anak terus juara, tak boleh macam tu. Dia memerlukan masa. Dia kena pergi tahap demi tahap. Begitu juga ibu bapa mesti percaya pada sistem Sekolah Sukan Malaysia yang kita buat. Sebab kita tahu kita telah melahirkan, kalau di Sekolah Sukan Bukit Adil ataupun Sekolah Sukan Malaysia, kita telah ada lebih 59 Olimpian, atlet yang telah pun layak ke Sukan Olimpik, yang telah pun bertanding di Sukan Olimpik, yang telah pun memenangi pingat di Sukan Olimpik. Telah terbukti. Tapi semua bukan hanya sekolah saja yang berperan. Ibu bapa juga sebenarnya yang berperanan membantu anak-anak mereka untuk pergi ke peringkat lebih tinggi dan bertanding di peringkat antarabangsa. Baik, itu dia garapan 3 elemen yang dikongsikan oleh Encik Huzaidi tadi, dari sudut proses latihannya, pemakanannya dan juga sokongan daripada ibu bapa, performance performance partnership. Itu dia yang mana 3 garapan tadi insya-Allah melahirkan atlet yang luar biasa. Baik, kita nak berhenti rehat seketika, yang mana sekejap saja lagi kita akan nak tanya kepada Encik Huzaidi berkenaan dengan rintangan yang ditempuh oleh atlet masa kini. Kalau kita tengok berdepan dengan zaman yang semakin canggih, adakah rintangannya juga canggih? Baik, seketika nanti dalam Sembang Aktif di DIDIK TV KPM. Baik, kembali dalam Sembang Aktif di DIDIK TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi, dan kita nak tahu daripada Encik Huzaidi Hussein, Pengetua Sekolah Sukan Bukit Jalil. Tadi Encik Huzaidi dah kongsikan 3 elemen garapan, 3 elemen dari sudut latihan, pemakanan dan juga sokongan daripada ibu bapa ataupun sokongan daripada pihak luar. Dan mungkin boleh kongsikan, yalah kita berdepan dengan zaman teknologi yang canggih, zaman teknologi yang luar biasa. Hari ini cakap ataupun apa yang keluar dekat media sosial boleh jadi apa orang kata buruan netizen, condemn dan sebagainya. Jadi mungkin boleh dikongsikan rintangan yang atlet tempuh pada hari ini. Sebenarnya kita selalu saya gunakan bukan istilah mencari rintangan lah, kita anggap sebagai cabaran. Dan kita melihat cabaran tu sebagai peluang untuk kita macam mana kita nak tangani cabaran tersebut ataupun rintangan itu. Dan sebagai atlet di Sekolah Sukan Malaysia, sebenarnya perkara yang sekarang inilah, kalau kita lihat sebelum ni 2 tahun kebelakangan ini, memang kita tahu keadaan negara bagaimana dengan COVID-19 dan sebagainya. Dan memang sekarang pun atlet baru telah pun boleh terlibat dalam sukan secara bersemuka. Aktiviti sukan telah pun berjalan seperti biasa. Dan dalam tempoh 2 tahun tersebut, kita melihat bukan hanya sebagai cabaran tetapi juga sebagai bagaimana jurulatih itu sendiri
menggunakan pelbagai teknologi yang ada untuk melatih atlet. Ya. Maksudnya mereka terpaksa kreatif menggunakan inovasi yang ada, teknologi yang ada. Mungkin mereka boleh gunakan seperti media-media sosial, menggunakan Facebook, YouTube, TikTok, okey, media Google Meet dan sebagainya lah, banyak yang sebenarnya memang jurulatih SSM sewaktu tempoh pandemik itu pun mereka tetap melatih atlet. Okey, dan menggunakan media sosial tersebut secara online, dan mereka sebenarnya pun boleh juga menilai prestasi atlet-atlet mereka melalui teknologi tersebut. Okey, tetapi persoalannya sekarang ialah kita tahu bahawa walaupun ada teknologi tersebut, kita tahu bila kita nak pantau atlet di rumah ni seperti mana kita nak pantau atlet di depan kita berlatih di depan mata tu, memang situasinya sangat berbeza. Mungkin daripada 10, mungkin 5 yang menyertai, yang lain kita tak tahu bagaimana prestasi mereka. Jadi inilah sebenarnya rintangan yang jurulatih Sekolah Sukan Malaysia yang terpaksa hadapi waktu sekarang ini. Dan alhamdulillah apabila keadaan kembali pulih, atlet boleh kembali ke sekolah dan jurulatih boleh melatih seperti biasa. Dan cara tak langsung itu sebenarnya boleh meningkatkan prestasi atlet. Selain itu, kita lihat juga bahawa atlet juga di Sekolah Sukan Malaysia ni, dia perlu biasakan dengan jadual yang padat. Okay, seperti mana yang saya ceritakan tadi, seawal mungkin 6.30 pagi, 6.45 pagi mereka telah pun memulakan latihan. Kemudian terpaksa bergegas untuk kembali latihan untuk menyertai kelas akademik. Kemudian petang pula latihan sukan. Kemudian balik untuk makan. Okay, malam mungkin ada prep. Okey, dah hujung minggu mungkin mereka ada juga latihan ataupun ada kejohanan. Kemudian di samping itu di sekolah juga kita ada aktiviti-aktiviti yang lain, aktiviti bawah HAM, bawah co-curriculum. Dan sebenarnya banyak lagi aktiviti yang atlet itu perlu bijak membahagikan masa. Okay, supaya mereka walaupun mereka berlatih dalam bidang sukan, dan mereka juga tidak ketinggalan dalam soal-soal akademik dan juga program-program sekolah yang lain. Sebab kita adalah sekolah dan kita perlu mendidik atlet ni secara holistik. Selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Begitu juga yang kita nak lihat supaya atlet ini perlu mengaplikasikan sains sukan dalam latihan mereka. Kita di Sekolah Sukan Malaysia, kita nak supaya jurulatih menggunakan teknologi ataupun sains sukan ini dalam sistem latihan supaya kita dapat bantu meningkatkan prestasi atlet. Bukan lagi menggunakan latihan secara tradisional ataupun konvensional, tapi jurulatih perlu menggunakan segala teknologi yang ada, boleh membuat analisis data. Kalau selepas kejohanan mereka boleh buat analisis game. Okay, boleh duduk berbincang dengan atlet, melihat di mana kelemahan ataupun kekuatan ataupun apa penambahbaikan yang perlu dibuat untuk kejohanan yang akan datang. So ini adalah proses-proses yang sebenarnya perlu dilalui. Okay, dan saya lihat ini sebenarnya sebagai satu rintangan yang kita boleh atasi. Sekiranya jurulatih, pihak sekolah, ibu bapa, atlet sendiri kita boleh bersama-sama. Okay, saya yakin dan percaya bahawa atlet boleh mampu mencapai prestasi yang terbaik. Baik, itu dia. Kalau kita tengok ataupun kita lihat daripada apa yang Cik Uzadi nyatakan sebentar tadi, rintangan dan juga cabaran yang diambil sebagai cabaran dalam mendepani ataupun memberi galakan kepada atlet untuk tidak demotivate, untuk terus bermotivasi tinggi dalam nak mengharumkan nama negara. Dan mungkin Cik Uzadi sebagai pengetua Sekolah Sukan Bukit Jalil, mungkin juga mewakili kepada sekolah-sekolah sukan yang lain, apakah yang boleh Cik Uzadi kongsikan dari sudut jangka pendek dan juga jangka panjang untuk goal ataupun matlamat yang nak dicapai untuk seorang pengetua di Sekolah Sukan Malaysia? Okay, sebagai pengetua Sekolah Sukan Malaysia, sudah pasti kita nak menguruskan Sekolah Sukan Malaysia itu sebaik mungkin. Dan kita melaksanakan dasar-dasar yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan juga kita memastikan atlet mencapai ataupun mengikut objektif penumbuhan Sekolah Sukan Malaysia untuk melahirkan atlet yang berprestasi tinggi, ataupun di Sekolah Sukan Bukit Jalil saya panggil penjana atlet bertaraf dunia. Kita nak lahirkan atlet yang begitu. Dan sebagai pengetua ataupun pengurus sekolah ataupun pentadbir sekolah, perkara yang paling saya tekankan adalah dari aspek pengurusan kewangan, pengurusan
fasiliti sukan, pengurusan aset sumber manusia, memilih jurulatih yang terbaik, yang berkualiti, yang berpengalaman, guru-guru akademik yang berkualiti, yang berpengalaman untuk ditempatkan di sekolah sukan Malaysia. Sebab sekolah sukan Malaysia adalah sekolah elit, sekolah yang sangat special, mempunyai anak-anak atlet yang berbakat dari seluruh negara. Kita tempatkan di sini untuk dilatih, untuk dididik, untuk dibimbing, untuk menjadi atlet negara satu hari nanti. Dan sudah pasti sebagai pengetua sekolah, saya kena pastikan anak-anak ini selamat datang sekolah. Mereka seronok datang sekolah sukan. Walaupun mereka penat, saya tahu. Tapi mereka seronok sebab kita menjaga kebajikan mereka. Sakit demam mereka kita ada. Sebab kita ada klinik di sekolah. Kita ada fisio di sekolah kalau mereka tercedera. Kita boleh rawat. Kalau mereka sakit, kita ada warden yang boleh membantu hantar ke hospital dan sebagainya. Jadi semua elemen ini yang perlu sebenarnya ditekankan oleh pengetua sekolah sukan Malaysia, yang memang kami sedang buat sekarang. Di samping itu juga, kita tidak boleh bergerak sendirian di sekolah sekolah sukan Malaysia khususnya. Kita memerlukan sokongan Persatuan Ibu Bapa dan Guru. Kita memerlukan sokongan alumni untuk membantu kembali sekolah mereka. Yang mereka pernah belajar di sini, mereka pernah berlatih. Dan ini sebenarnya kita punya tumpuan supaya kita nak lahirkan atlet yang berkualiti, tapi mestilah melalui satu proses yang kita harapkan. Dan juga mempunyai jurulatih yang berkualiti. Dan akhirnya secara tak langsung sekolah sukan Malaysia mempunyai satu urus takbir yang baik, ataupun yang selalu saya gunakan, the good governance. Sekolah yang punya urus takbir yang baik dalam semua aspek, secara tak langsung akan membantu meningkatkan prestasi sukan atlet. Itu dia. Baik, dan kita mengharapkan dan kita mendoakan juga Cik Zaidi, mungkin masyarakat ataupun rakyat Malaysia terus mendoakan untuk kesemua atlet-atlet kita terus dapat berperanan mengharumkan nama negara di mata dunia, insya-Allah. Dan sedar tak sedar Cik Zaidi, kita dah sampai ke penghujung rancangan kita untuk Sembang Aktif Didik TV KPM 2022 ni untuk imbasan MSSM 2022 Sekolah Sukan Malaysia. Kita nak ucap jutaan terima kasih kepada Cik Zaidi Hussein selaku Pengetua Sekolah Sukan Bukit Jalil kerana sudi bersama kita pada hari ini berkongsi, berdiskusi berkenaan dengan Sekolah Sukan Malaysia. Dan yang pasti untuk anda semua, terus saksikan Didik TV KPM setiap hari, setiap masa. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.